Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan perempuan muslimin muslimat, sidang pendengar rumah ngaji serempai yang rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada tengah hari ini. Saya memohon maaf kerana beberapa kali menangguhkan sesi tadabbur surah Al-Mulk ini berikutan pelbagai urusan termasuklah bercuti dan bergotong royong di rumah sahabat yang terkena musibah banjir dan sebagainya. Jadi saya memulakan kembali pada hari ini, pada tahun baru ini, insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, tuan-tuan perempuan. Dan kita masih lagi berada dalam surah Al-Mulk. InsyaAllah dalam satu atau dua sesi lagi kita akan menghabiskan tadabbur kita dalam surah Al-Mulk ini, yang mana kita sampai ke ayat yang ke-23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah wahai Muhammad, huwallazi ansha'akum, Allah yang menciptakan bagi kamu, Allah menciptakan kamu daripada tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati. Qalilan ma tashkurun, namun amat sedikit daripada kamu yang bersyukur. Katakanlah lagi, dialah iaitu Allah yang mengembangkan, yang menyebarkan kita iaitu manusia di muka bumi, dan kepada Allah lah kamu akan dihimpunkan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi sempena dengan tahun baru ini, eloklah juga kita sampai kepada ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dan beza kita dengan makhluk yang lain, tuan-tuan perempuan, adalah perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat 23 ini. As-sam'a wal absara wal afidah, yang ciri-ciri yang sama adalah pendengaran. Sama, haiwan pun boleh mendengar, tumbuhan juga boleh kita kata merasa. Penglihatan, haiwan pun boleh melihat, dan afidah, hati untuk kita berfikir dan sebagainya. Dan apabila kita lihat haiwan contohnya, mereka boleh mendengar, mereka boleh melihat, namun Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kepada manusia kelebihan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jadi apa fungsi penglihatan kita, apa fungsi pendengaran kita berbeza dengan fungsi yang Allah SWT kurniakan kepada haiwan dan tumbuhan, kalau kita boleh rangkumkan secara umum begitu. Saya taklah nak membincangkan di sini sama tumbuhan boleh mendengar ke melihat sebagainya. Kita rangkumkanlah semuanya, maksudnya Allah SWT menjadikan penglihatan dan pendengaran kepada kita berbeza dengan makhluk lain yang mendengar dan melihat. Untuk apa? Dr. Wahbah Zuhaili, tuan-tuan perempuan, menyebut dalam kitab tafsir Al-Munim beliau ini, wa aujada lakum hasatas sam'i li sima'il mau'izi bihi, supaya kita boleh mendengar perintah-perintah, pesanan-pesanan Allah Subhanahu Wa Taala. Hasah ni kita boleh katakan sebagai sense. Kita manusia ni dikurniakan Allah SWT akal untuk kita fikir, untuk kita sense, dan untuk kita membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Wahasatul basari linazari bada'i khalqillah, dan penciptaan penglihatan kita ni untuk kita melihat kejadian-kejadian Allah, untuk kita fikir, untuk kita kaji, untuk kita renungkan dengan itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.
wal qulubu wal unqulu wa ta'ammulu wa tafkiru li ta'ammuli wa tafkiri fi makhluqatillah wa idraki haqaiqil asya'. Jadi hati dan fikiran kita ni, manusia tuan-puan, dipandu oleh dua yang bersifat dalaman, iaitulah fikiran kita, otak kita, dan juga hati kita, hati jantung kita, di mana kita ada perasaan kita dan sebagainya. Jadi kita nak membina dengan pemerhatian kita terhadap kejadian alam ini, kita perhatikan untuk ta'ammul, tafkir. Dr. Wabah menyebut di sini untuk kita kaji, untuk kita analisa, untuk kita fikirkan tentang makhluk-makhluk Allah dan juga hakikat segala kejadian. Jadi perkara ini kita perlu gunakan supaya hazihil qawal lati an'amallahu biha alaikum fi ta'atihi wa imtithali awamirihi wa tarki zawajirihi. Jadi kita kena gunakan nikmat penglihatan, pendengaran, hati, fikiran yang Allah SWT kurniakan pada kita ini untuk kita taat kepada Allah, menurut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi wazalika huwa syukrul haqiqi. Ini adalah kesyukuran yang hakiki. Jadi tak ada makna tuan-tuan dan puan kalau kita ada fikiran, kita ada hati, penglihatan, pendengaran, tapi tak menjadikan kita taat kepada Allah SWT, menjadikan kita seorang yang sebaliknya pula berbuat maksiat dengan kelebihan kepandaian yang Allah berikan, melakukan jenayah dan sebagainya. Jadi perkara ini perlu kita ambil kira, sebab Allah SWT menyebut qalilan ma tashkurun. Maksudnya sedikit daripada kita yang bersyukur dengan nikmat-nikmat pendengaran, penglihatan dan hati yang Allah SWT kurniakan ini untuk menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini la mujarrad tardadul syukri bil lisan. Dr. Wabah menyebut lagi, tak cukup kita ni alhamdulillah, alhamdulillah mengucapkan dengan lisan, tak cukup. Kalaulah ucapan tu, biasa kita tengok kadang-kadang orang yang menerima sesuatu anugerah yang dalam perkara yang kita boleh katakan sebagai lara ataupun maksiat, mereka pun mengucapkan syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Namun apa yang mereka buat tu melibatkan lara ataupun maksiat dengan bersentuhan lelaki perempuan, contohnya mendedahkan aurat dan sebagainya. Jadi tidak cukup dengan mengucapkan syukur dengan lisan, namun memulazabatul asyan, tapi dalam pada masa yang sama berulang kali melakukan kemaksiatan. Jadi ini tidak menjadikan seseorang tu bersyukur. Bersyukur dengan nikmat ini yang Allah berikan adalah untuk kita mengambil pemerhatian dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi qalilan ma tashkurun, Dr. Wahbah menyebut di sini, walakinnahum sayyi'uha dhayi'uha fi ghairi ma khuliqat li ajlihi. Kita manusia ni yang tidak menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati kita ni, kita dah overlook nikmat yang besar yang Allah bagi ini. Untuk apa sebenarnya kita Allah SWT menjadikan pendengaran, penglihatan, tapi kita overlook, kita lalai, kita bersyukur dengan lisan sahaja tapi masih lagi konsisten dengan maksiat-maksiat tertentu, masih lagi menghisap rokok, masih lagi melayan pornografi, masih lagi bergaduh sesama adik-beradik, masih lagi membuang sampah, merata-rata melakukan kerosakan. Dan Masya Allah, tuan-tuan puan-puan, kalaulah saya boleh kaitkan dengan situasi yang berlaku sekarang, di mana Allah SWT memberikan musibah banjir, dan saya mengucapkan takziah kepada mereka yang ditimpa dengan musibah. Mudah-mudahan Allah SWT menggantikan dengan yang lebih baik dan memudahkan segala urusan, dan kepada yang lain sama-samalah kita bantu dari segi tenaga, dari segi kewangan dan sebagainya, untuk meringankan beban mereka. Dan kita mengambil pengajaran daripada perkara ini sama-sama, sama ada yang ditimpa musibah ini ataupun yang tidak. Kita ambil bagaimana kesilapan kita dalam menggunakan pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita. Kita tengok musibah yang Allah
yang Allah berikan ini. Dan kalau kita tengok balik dalam surah Ar-Rum yang menyebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kerosakan yang berlaku di muka bumi ini adalah hasil tangan-tangan manusia yang membuat kerosakan. Jadi kita cuba masuk tahun baru ni kita muhasabah semula. Sampah yang kita buang, pokok yang kita tebang, ataupun kalau kita boleh katakan lagi, kita boleh persoalkan lagi dengan pendengaran, penglihatan yang Allah bagi ni, adakah aktiviti pembalakan contohnya, walaupun secara berlesen, adakah itu masih lagi sesuatu yang boleh dianggap sebagai bertepatan dengan syarak, ataupun kalau kita boleh gunakan um, sustainable goals ataupun kelestarian, objektif kelestarian yang diwawarkan oleh PBB contohnya, bagaimana kerosakan-kerosakan yang berlaku ini dan bagaimana kita nak mendidik diri kita dan masyarakat kita tentang sampah, tentang penggunaan plastik, yang mana kita masih lagi tidak melihat perkara ini sebagai satu ruang lingkup ibadah. Kita anggap macam buang sampah, tak apalah, buang sampah keluar dari tingkat kereta, ataupun kita buang, terutama yang merokok, buang puntung rokok merata-rata. Penggunaan straw contohnya, botol air mineral kita buang dalam longkang, dalam sungai dan mengalir ke laut dan merosakkan terumbu karang, memudaratkan ikan, haiwan-haiwan penyu dan sebagainya, terperangkap dengan plastik dan sebagainya. Jadi gunakanlah tuan-tuan puan dalam musibah yang Allah SWT telah berikan ni, bagaimana kita nak melihat kepada, nak merancang untuk tahun ini, tahun baru ini, macam mana kita nak kurangkan penggunaan plastik, macam mana kita nak meningkatkan awareness tentang bahayanya pembalakan, dan juga kalau boleh saya boleh kaitkan bagaimana untuk budaya, contohnya budaya rasuah ataupun salah guna kuasa yang boleh jadi menyebabkan pembangunan yang dilakukan secara tidak terancang, tidak mengambil kira faktor-faktor environmental, faktor-faktor alam sekitar yang melangkaui prosedur-prosedur tertentu. Ini semua berkait, tuan-tuan dan puan. Adakah mata dan pendengaran kita, hati yang Allah berikan ini tidak dapat melihat perkara-perkara ini sebagai salah satu kemungkaran, salah satu perkara yang sebenarnya kita perlu minimumkan, kita perlu basmi. Sama ada kita kata pembalakan, even pembalakan berlesen pun nampaknya kita perlu melakukan sesuatu untuk kita mengurangkan, mendesak pihak-pihak berkenaan supaya mengurangkannya. Apatah lagi rasuah dan salah guna kuasa dalam perancangan bandar, pembangunan bandar dan sebagainya yang tidak lestari, tidak mengambil kira kesan-kesan environmental menyebabkan berlakunya bencana alam. Jadi itu perlu kita terapkan dalam diri kita. Kita melihat bahawa perkara-perkara yang seperti ini adalah juga ruang lingkup tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, dan usaha kita untuk menerapkan kefahaman, awareness untuk kita mendesak pembasmian rasuah salah guna kuasa juga adalah ibadah kepada kita, dan satu yang kita perlu lakukan dengan nikmat Allah SWT bagi kepada kita punya pendengaran, penglihatan dan hati kita. Ini adalah satu yang sangat penting, tuan-tuan dan puan. Cuba kita keluar dari ruang lingkup kita yang biasa. Saya juga telah kongsikan dalam sesi yang lepas bagaimana kita mengambil ibrah kaum-kaum terdahulu dalam bentuk kerosakan yang ditimpa kepada kaum-kaum terdahulu berkenaan tentang iaitulah contohnya Ashabul Aikah. Ashabul Aikah di Syam yang mereka menipu timbangan, soal integriti yang ditimpakan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga perlu memasukkan perkara-perkara seperti integriti, environmental factor ke dalam kita punya pertimbangan ibadah kita, bahawa perkara-perkara ini juga ibadah yang perlu kita sentiasa sebarkan awareness, kesedaran yang perlu kita mendesak untuk pemeliharaan, untuk mengelakkan kemusnahan alam yang lebih banyak lagi di masa akan datang. Jadi kita perlu rangkumkan perkara-perkara ini di dalam hati kita supaya kita melihat perkara ini sebagai satu yang serius yang perlu kita turut serta
dalam kita menyebarkan awareness, kefahaman tentangnya dan desakan-desakan kepada pihak berwajib untuk mengambil tindakan yang sewajarnya dan sebagainya. Tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan dengan peringatan yang Allah SWT berikan kita dalam surah Al-Mulk ini, yang kita baca setiap malam ni, dapat membantu kita untuk menganjakkan paradigma kita, mengubah diri kita, menatijahkan satu perancangan yang baru bagi kita bagi tahun baru ini dalam aspek-aspek yang telah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua tuan-tuan perempuan. InsyaAllah kita sambung dalam ayat-ayat seterusnya dalam sesi akan datang. Dalam sesi akan datang insya-Allah, mudah-mudahan kita boleh menghabiskan surah ini dalam beberapa sesi yang akan datang insya-Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.